Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini Tadabur Berkontok yang ke-178 masih lagi bercakap tentang tema takwa. Tema takwa. Baik, untuk tema takwa, jom kita recall apa yang telah kita study pada sesi-sesi sebelum ini. Pertama, panduan memberi manfaat kalau kita ada takwa. Pertama. Kedua, takwa adalah pakaian yang menutup aib. Takwa juga perhiasan terbaik. Yang kelima, takwa adalah ciri yang membuatkan satu orang manusia dipandang mulia. Yang keempat, takwa adalah penyerahan diri secara total. Yang kelima, takwa adalah tidak mengambil Islam separuh-separuh. Yang keenam, takwa adalah tidak memotong-motong agama Allah. Itu apa yang kita discuss, 6 perkara yang kita discuss sebelum ini. Hari ini pula, Tadabur Berkontok yang ke-178, kita nak semak firman Allah yang bercakap daripada surah Al-Hajj. Kita petik daripada surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-11. Surah Al-Hajj ayat 11, Allah menyebutkan satu lagi bahagian terkait mengambil Islam secara total, melakukan penyerahan diri kepada Allah sepenuhnya, tidak mengambil Islam separuh-separuh, tidak memotong-motong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 11, Allah memberi satu sudut pandang lagi tentang orang rosak, takwanya rosak, orang yang mengambil Islam ini dengan satu sudut yang mereka anggap sudut selamat. Jom kita lihat. Ayat 11 ayat 11 Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada dari kalangan orang ramai ni yang mengabdikan diri kepada Allah ala harf, sekadar dekat tepi-tepi je, sekadar dekat sempadan-sempadan sahaja. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Sebahagian orang mereka mengabdikan diri kepada Allah sekadar dekat atas harf. Atas harf ni tuan-tuan, kalau nak bayangkan macam kita ada jambatan. Kalau ada jambatan ni, dia tak duduk tengah-tengah jambatan tu, tapi dia duduk hujung-hujung ni je. Dia duduk kat tepi-tepi ni saja. Ataupun tuan-tuan, kalau saya nak bagi gambaran lain, kalaulah kita ada satu bulat macam ni tuan-tuan, semua yang sempadan, semua yang tepi-tepi ni adalah sempadan. Orang itu dia tak duduk di tengah-tengah, dia duduk di hujung-hujung je. Dia duduk di harf. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah sekadar di tepi-tepian, sekadar di hujung-hujung dekat dengan sempadan. Tuan-tuan, perkataan harf tu penting. Perkataan hujung-hujung, tepi-tepi, sempadan-sempadan, yang tu penting. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, contohlah kalau inilah kebenaran, kalau inilah Islam, orang yang mengabdikan Allah di tengah, maksudnya orang ini telah pun kanan, kiri, depan, belakangnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia melakukan penyerahan diri secara total. Dia tidak mengambil Islam separuh-separuh sebab dia duduk tengah-tengah. Dia tak ambil Islam separuh-separuh. Dia tidak memotong agama Allah. Dia ambil Islam secara penuh. Dia melakukan penyerahan diri secara penuh. Namun kalau orang itu berada sekadar di tepi-tepi, dia mengabdikan diri kepada Allah sekadar di hujung-hujung sempadan, di tepi-tepi, apa boleh berlaku dekat orang macam ni? Tuan-tuan, orang macam ni, dia boleh, ayat mudahnya, jatuh anytime. Dia boleh terkeluar dari sempadan anytime. Tuan-tuan, agama Allah ini selalu Allah gambarkan dengan jalan, sirat mustaqim, jalan. So tuan-tuan, kalau satu orang itu berjalan di atas satu jalan, tapi dia jalan dekat tepi-tepi sahaja, dia boleh jatuh gaung anytime. Dia boleh tergelincir anytime. Yang tergelincir itu tuan-tuan adalah tergelincir dan menjadi lebih rosak. Pada sesi yang lalu, saya sebutkan ada fasik rosak ni, seburuk-buruk rosak sehingga membatalkan akidah. Seburuk-buruk rosak sehingga menjatuhkan kita ke jurang ataupun ke lembah kekafiran akidah.
dia menyebabkan kita keluar daripada sempadan Islam kita. Saya nak guna perkataan harf. Ini menyebabkan kita keluar daripada tepi sempadan Islam kita. Seburuk-buruk orang, apabila orang itu beriman ataupun mengabdikan diri kepada Allah hanya sekadar di hujung. Ingat, kebenaran cuma satu. Kebenaran bukannya di sini kebenaran, pergi belah sini pun lagi kebenaran. Tuan-tuan, sebelah sini tu tak ada. Semua belah-belah yang lain adalah kebatilan. Sebab itu tidak boleh beriman sekadar di hujung-hujung. Namun, ada orang yang memilih untuk beriman sekadar di hujung-hujung. Ada orang yang memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah sekadar di tepi-tepian sempadan. Soalan dia kenapa? Kita sambung bacaan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Dari kalangan orang ramai ada yang masih mengabdikan diri kepada Allah sekadar di tepi-tepi. Fa in asabahu khair, kalaulah dengan dia beriman kepada Allah di tepi-tepi tu, dia dapat khair, dia dapat baik, itma'anna bihi, maka dia pun yakinlah dengan tindakan dia tu. Apa tindakan dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Dia tak masuk Islam penuh, dia duduk kat hujung-hujung je. Kalau dia dapat baik terhadap Islam dia tu, maka dia kata, this is good. Maka dia pun yakinlah sikit nak pergi lebih jauh ke dalam Islam tersebut. Wa in asabathu fitnah, namun apabila ditimpakan satu fitnah kepada dia, apabila ditimpakan satu benda buruk kepada dia, in qalaba ala wajhihi, dia membalikkan wajahnya. Membalikkan wajah maksudnya dia boleh pilih, instead of menghadap terus kepada Allah, instead of dia terus mengabdikan diri kepada Allah, dia boleh berpaling wajah kepada Tuhan yang lain, kepada sembahan yang lain. Maka sebahagian orang dia pilih untuk masuk Islam bukan penuh. Sebahagian orang dia tak pilih untuk menyerah diri penuh. Dia tak pilih. Dia pilih dekat hujung-hujung. Apa tujuan hujung-hujung? Dia nak tengok berimannya dia, hidup dengan cara orang Islam ini, takwa yang tinggi ini untung tak untuk dia. Dan selalunya untung ini bagi orang yang duduk di hujung-hujung, bukan duduk di tengah-tengah, mereka menilai untung dengan untung duniawi. Mereka menilai untung dengan untung duniawi. Awaklah kabur ni. Fokus kat sini. Auto fokus lari. Berapa lama dah lari ni? Okey, patah balik tuan-tuan. Saya sebut apa tadi Okey, kenapa ada orang yang dia tak menyerah diri total, dia masuk kat hujung-hujung ya? Sebab dia nak tengok untung tak aku duduk dalam agama ni. Dia kata kalau untung barulah dia nak pergi tengah-tengah. Kalau agama ni bawa keuntungan, barulah dia nak beriman secara total dekat tengah-tengah. So dia nak test dulu. Dia seolah-olah dia nak demo sahaja masuk Islam ni. Seolah-olah dia nak try and run sahaja apa Islam ni. Maka dia masuk dekat hujung-hujung. Maka dia pun tengok, untung tak aku dah masuk Islam dah? Untung tak? Untung dengan cara apa? Orang yang masuk Islam dan melakukan penyerahan secara sikit-sikit, tepi-tepi, separuh-separuh, mereka ni selalunya menilai untung dengan nilai dunia. Harta mereka bertambah tak? Anak pinak mereka bertambah tak? Anak yang sakit tu boleh sihat tak? Kalau kita sembahyang banyak sikit. Anak yang bodoh tu boleh cerdik masuk universiti tak? Kalau kita mengabdikan diri kepada Allah, puasa Isnin kan? Isteri aku makin dengar kata tak? Kalau kita minta dia pakai tudung. Dia selalu menilai wajar ataupun tak wajar dia beriman secara penuh tu bergantung kepada untung dunia. Maka sebab itu ayat ni kata fa in asabahu khair itma'anna bihi. Kalau dia duduk kat hujung-hujung ni tiba-tiba masuk Islam menyebabkan dia bertambah kaya. Masuk Islam menyebabkan dia naik pangkat. Masuk Islam menyebabkan dia dapat untung tu je. Barulah dia kata okey ni agama ni dia boleh bergerak lebih lama, lebih jauh ke tengah. Asalnya di hujung, kalau dapat sesuatu yang baik, dia pun lebih bergerak jauh ke tengah. Wa in asabatul fitnah. Namun kalau dah dia duduk kat hujung-hujung ni, tiba-tiba, masuk Islam kena buang kerja. Masuk Islam kena boikot. Masuk Islam, isteri minta cerai. Masuk Islam, tiba-tiba nak kena sembahyang 5 waktu pula penat. Masuk Islam nak kena puasa pula malas. Maka tuan-tuan dia rasa macam, masuk Islam tak untung lah. Dan untung dia tu dia nilai dengan untung dunia. Wa in asabathu musibah, bila dia duduk kat hujung ni,
kemudian dia dapati masuk Islam ni dia kena ujian, fitnah. In qalaba ala wajhi, anytime dia boleh berpaling dan menghadap sebelah sana, anytime dia boleh pergi ke jalan yang lain. Orang yang masuk Islam sekadar di tepi-tepian, mereka ini orang yang anytime sahaja boleh berpaling, boleh murtad, boleh merosakkan lagi takwa mereka. Maka tuan-tuan, komen di bawah, takwa adalah penuh beriman, bukan sekadar di sipi-sipi, di tepi-tepi. Komen di bawah tuan-tuan, takwa adalah penuh beriman, bukan sekadar sipi-sipi beriman. Takwa adalah penuh beriman, duduk dekat tengah, bukan sekadar sipi-sipi beriman. Takwa adalah penuh beriman, bukan sekadar sipi-sipi. Maka apa jadi dekat orang yang sekadar beriman sipi-sipi? Khasirad dunya wal akhirah. Orang yang beriman sekadar tepi-tepi, mereka ini rugilah dia dunia, rugi dia akhirat. Zalika huwa khusranul mubin. Ini jelas rugi yang jelas besar. Jelas rugi. Tuan-tuan, orang yang rugi adalah orang yang telah pun melangkah masuk dalam Islam, duduk dekat tepi-tepi. Rugi yang jelas rugi. Why? Sebab kau dah masuk. Kau dah ada dalam ruang ini. Kau dah jumpa sumber petunjuk. Engkau telah didedahkan kepada sumber petunjuk. Engkau dah ambil langkah-langkah awal terhadap sumber petunjuk. Rugi kalau ambil langkah awal dan stay dekat situ sahaja. Rugi kalau ambil beberapa langkah awal, kemudian rasa macam tak berapa untung, pilih untuk step back 2-3 langkah ke belakang. Sangat rugi. Rugi yang jelas rugi. Maka tuan-tuan, takwa adalah penyerahan diri secara total. Takwa adalah tidak mengambil Islam separuh-separuh. Takwa adalah tidak beriman sekadar di sipi-sipi. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, selamat tahun baru Masihi. Jumpa tuan-tuan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur, terus tadabbur. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.